tuan-tuan dan puan-puan pernah tak melihat buku ini? Buku Fiqh Al-Hadis, syarah kepada Bulughul Maram. Ia merupakan sebuah kitab hadis ahkam. Ia merupakan sebuah kitab syarah hadis ahkam yang terkenal, iaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang dihasilkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ia merupakan kitab yang paling masyhur, kitab hadis ahkam yang paling masyhur, bukan sahaja di kalangan para penuntut ilmu, malah di kalangan para ulama yang merentasi pandangan mazhab, sehingga dikenali sebagai Qamus As-Sunnah. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, apakah keistimewaan kitab Bulughul Maram? Kitab ini menjadi tumpuan bukan sahaja disebabkan isi kandungannya yang mencakupi hampir seluruh persoalan agama seperti ibadat, muamalat, munakahat, jinayah dan juga akhlak, tetapi juga disebabkan hadis-hadisnya yang berkualiti serta metodologi yang digunakan pakai oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani adalah metod muhaddisin ataupun metod ahli hadis. Hadis-hadis tersebut dikumpul oleh Al-Hafiz Ibn Hajar daripada beberapa buah kitab hadis yang muktabar seperti Kutub Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i dan juga Sunan Ibnu Majah. Yang mana hadis-hadis dalam kitab ini merupakan hadis bukan sahaja yang sahih, tetapi hadis yang paling sahih. Dan kelebihan serta keistimewaan kitab ini diakui oleh semua ulama tanpa mengira aliran mazhab, sehingga digelar sebagai Qamus As-Sunnah. Hadis-hadis yang disusun mengikut bab fiqh ataupun abwabul fiqh, bermula dengan kitab Taharah dan berakhir dengan kitab Al-Jami', iaitu suatu kitab kompilasi yang merangkumi hadis-hadis mengenai akhlak, adab dan seumpamanya. Kebanyakan hadis-hadis yang termuat di dalam kitab Bulughul Maram menjadi asas kepada setiap persoalan fiqh, terutamanya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan sumber asal hadis dan kadang-kadang beliau menyatakan status hadis serta illah atau justifikasi sekiranya hadis tersebut dhaif. Selain menyebut sumber asal hadis serta statusnya, Ibn Hajar juga memasukkan perbandingan antara beberapa riwayat hadis lainnya yang datang daripada jalur atau sanad yang lain. Ikuran daripada keistimewaan kitab Bulughul Maram ini, maka lahirlah berpuluh-puluh syarah kepada kitab ini yang dihasilkan oleh ulama dahulu dan juga ulama semasa. Antara yang paling masyhur adalah Subulus Salam, hasil karya Muhammad bin Ismail As-San'ani. Namun setakat ini belum ada syarah kepada kitab Bulughul Maram dalam bahasa Melayu, kecuali yang diterjemah ke dalam bahasa Indonesia yang asalnya daripada kitab Arab. Oleh itu, saya telah mengambil satu inisiatif untuk mensyarah kitab Bulughul Maram dalam bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga metod yang terkini. Terdapat 4 objektif yang saya gariskan untuk menghasilkan kitab ini. Yang pertama, mengenal pasti status hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Yang kedua, menterjemah dan menghurai hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram dengan gaya bahasa yang mudah dan pendekatan yang semasa. Yang ketiga, memperluas kefahaman hadis dan amalan sunnah kepada masyarakat melalui
karya hadis yang berautoriti. Dan yang keempat, menyediakan panduan yang lengkap kepada umat Islam dalam ibadat, muamalat, jinayah dan juga akhlak. Adapun metodologi yang saya guna pakai untuk menghasilkan kitab ini, ada 4 metod. Yang pertama, metod tahlili ataupun analytical method. Ia bermaksud penjelasan hadis-hadis Nabi secara holistik dan juga secara detail, yang merangkumi penjelasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh aspek yang berkaitan dengan hadis, meliputi aspek matan dan juga aspek sanad. Dan ia dibuat secara sistematik yang meliputi kosakata hadis ataupun mufradat, diikuti dengan fiqh al-hadis dan diakhiri dengan pengajaran hadis ataupun al-istifadah. Setiap hadis juga akan ditakhrij daripada sumbernya yang asal dan dinyatakan status hadis serta diletakkan barisnya dan disusuli dengan terjemahan yang lengkap. Yang kedua, metod hadisi, iaitu semasa menghurai dan mengistinbat hadis, saya menggunakan metod hadisi yang bermaksud huraian hadis berdasar kepada pendekatan hadis, bukan pendekatan fiqh semata-mata. Ia bererti perbahasan hadis akan merangkumi keseluruhan matan hadis tanpa memfokus kepada persoalan hukum yang terdapat dalam hadis sahaja. Metod berikutnya, metod dokumentasi. Metod dokumentasi akan digunakan ketika menghurai hadis. Ia merangkumi 4 sumber primer. Selain daripada sumber primer, saya juga menggunakan beberapa sumber sekunder. Antara sumber primer yang saya gunakan ialah 5 buah kitab syarah kepada Bulughul Maram. Yang paling utama ialah kitab Subulus Salam, syarah Bulughul Maram, hasil karya Syekh Muhammad bin Ismail As-San'ani. Kitab Tawdih Al-Ahkam, hasil karya Syekh Abdullah Abdul Rahman Al-Bassam. I'lam Al-Anam, hasil karya Profesor Dr. Nuruddin Aitir. Fathi Zil Jalali wal Ikram, hasil karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Dan yang terakhir, Fiqh al-Islam, syarah Bulughul Maram, hasil karya Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamd. Selain daripada rujukan utama, saya juga menggunakan ataupun merujuk kepada beberapa rujukan sampingan seperti Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, Nailul Autar, Fiqh al-Manhaji, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatu dan sebagainya. Dan metod yang keempat ialah metod muqaranah. Dalam perbahasan fiqh al-hadis, metod muqaranah juga akan digunakan, iaitu komparatif. Selain petikan pandangan ulama, perbandingan juga akan dilakukan antara pendapat dan pandangan ulama, termasuk pendapat mazhab, yang kemudian akan diterjih pendapat yang paling tepat berdasar kepada hujah dan dalil yang paling kuat dan sahih. Selain hadis, petikan ayat-ayat Al-Quran juga akan dimuatkan dalam perbahasan bagi memantapkan lagi hujah dan dalil setiap isu dan persoalan yang dibangkitkan. Selain itu, terdapat beberapa nilai tambah kepada buku Fiqh Al-Hadis ini, iaitu setiap kitab dan bab akan didahulukan dengan definisi atau takrif tajuk utama yang dibahaskan. Sebagai contoh, kitab Shalah. Jadi akan didahului dengan takrif solah secara umum, lugatan wastilahan, kemudian rukun solat, kemudian hukum solat, dan begitulah seterusnya. Selain daripada itu, soal jawab. Setiap buku akan diakhiri dengan soal jawab.
Yang mana soal jawab ini berpandukan kepada hasil perbahasan setiap hadis mengikut bab. Oleh yang demikian, buku ini boleh dikatakan lengkap dan sesuai. Bukan sahaja kepada para penuntut ilmu, malah ia juga sesuai untuk dijadikan bahan bacaan umum kerana ia ditulis dengan bahasa yang mudah difahami dengan menggunakan metod semasa. Kitab ini mempunyai signifikannya yang tersendiri kerana ia melibatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber kedua syariat Islam. Kitab ini juga amat penting kerana ia merupakan kitab turas karya ulama Islam yang mempunyai autentik dan otoritinya yang tersendiri, terutama dalam bidang hadis. Kitab ini juga mampu menjadi panduan kepada masyarakat Islam dalam kehidupan beragama, khususnya yang melibatkan persoalan ibadah, muamalah, munakahat, jinayah dan akhlak. Oleh itu, milikilah buku ini, sama ada untuk diri sendiri, keluarga, dan juga sesuai untuk dijadikan sebagai hadiah perkahwinan dan sebagainya. Semoga ia memberi manfaat dan mampu menjadi panduan kepada kehidupan beragama kita. Para siapa yang ingin memiliki buku ini boleh menghubungi kedai buku DBP seluruh Malaysia, termasuk kedai buku DBP wilayah Timur.